Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin al-amin wa ala alihi at-tayyibin wa ashabihi al-akramin wa azwajihi at-tahirati ummahatil mu'minin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka as-sidqa fil qawl wal ikhlasa fil amal. Allahumma amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala memberikan kita taufik pagi ini dapat bersama-sama kita menjadi tetamunya, dan kita berada pada separuh yang kedua daripada bulan Syaban. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati kita dalam bulan Syaban dan sampaikan kita ke bulan Ramadan. Amin. Ada 2 minggu saja lagi. 2 minggu tu mungkin sekejap, tapi mungkin juga lama, lama bagi kita yang dah tak sabar nak jumpa Ramadan kerana penantian suatu penyiksaan. Tambah pula lagi, kita pun tak tahu umur kita ada lagi ke tidak dalam 2 minggu tu lagi. Dalam 2 minggu tu. Jadi 2 minggu tu satu masa yang begitu panjang bagi kita. Sempat ke tidak kita jumpa. Jadi banyakkan berdoa supaya kita dapat jumpa bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan bila kita berdoa begitu, sampai saja satu Ramadan nanti, kita akan jadi hamba yang paling bersyukur dengan datangnya bulan Ramadan. Ramai orang bulan Syaban ini, 2 minggu yang berbaki ni, dia sibuk cari makan dan sebagainya, sebab dia kata tak lama lagi nak Ramadan dah, tak boleh nak makan-makan, kan? Jadi banyak persiapan bulan Syabannya begitu, kan? Tetapi untunglah bagi siapa yang bulan Ramadannya, bulan Syabannya dia bersiap sungguh-sungguh untuk dapat yang terbaik pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita di kalangan mereka. Allahumma amin. Kita sampai kepada masih lagi berbicara tentang zikir-zikir yang ada kaitan dengan kematian, dan pada bulan lepas kita dah baca tentang bacaan-bacaan ketika solat jenazah, bacaan-bacaan ketika solat jenazah, doa-doa yang patut kita bacakan ketika mana solat jenazah. Dan yang terakhir sekali kita baca hari itu adalah berkaitan bagaimana kalau ketika solat jenazah kita masbuk, kita terlambat sedikit bila masuk dalam solat jenazah, bagaimana, apa yang patut kita lakukan. Jadi kita terus pergi kepada bab yang baru, bab yang ke-25. Bab yang ke-25, bab ma yaquluhul mashi ma'al janazah. Bab apa yang diucapkan oleh orang yang mengiringi jenazah, orang yang berjalan dengan jenazah. Al-mashi maksudnya yang berjalan, orang yang berjalan. Ma'al janazah, bersama dengan jenazah. Maksudnya dalam bahasa kita yang mudah, mengiringi jenazah lah. Okay. Jadi kita baca dulu apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Yustahabbu lahu an yakuna mushtaghilan bi dzikrillahi ta'ala wal fikri fima yalqahu al-mayyit wa ma yakunu masiruhu wa hasilu ma kana fihi wa anna hadha akhirud dunya wa masiru ahliha wal yahdhar kullal hadri min al-hadithi bima la faidata fihi فإن هذا وقت فكر وذكر تقبح فيه الغفلة واللهو والاشتغال بالحديث الفارغ فإن الكلام بما لا فائدة فيه منهي عنه في جميع الأحوال فكيف في هذا الحال. Digalakkan baginya, bagi orang yang mengiringi jenazah itu, menyibukkan dirinya dengan mengingati Allah. Itu pertama, zikirlah, berzikir. Wal fikri bima fima yalqahul mayyit, dan berfikir. Tadi zikir, yang keduanya fikir. Fikir pada apa yang sedang ditemui oleh mayat itu.
dan apakah yang dia akan pergi, bagaimana keadaan ataupun hasil yang terakhir daripada dia, apa yang berlaku pada dia sekarang. Kan kita fikirkan mayat ni dia akan bertemu dengan malaikat, ataupun pertama sekali dia akan masukkan ke dalam kubur dan sebagainya. Maknanya bila kita sambil iring jenazah tu, kita bayangkan benda tu dulu. Kita fikirkan jenazah ni nanti kejap lagi masuk dalam kubur, nanti dia akan bertemu dengan malaikat, nanti dia akan soal jawab, kubur tu gelap, kubur tu macam-macam lah, kan? Kita fikir begitu. Wa anna hadza akhirud dunya wa masiru ahliha, dan inilah akhir dunia dan tempat kembali penduduk dunia. Dan bila kita tengok jenazah macam tu, kita berfikir macam inilah dunia, bukan boleh kekal selama-lamanya pun. Dan semua orang akan melalui perjalanan ini, akan ke kubur juga nantinya. Nanti semua kita akan pergi ke kubur. Kemudiannya, jaga-jagalah, sungguh-sungguh, elakkan sungguh-sungguh daripada bercakap perkara yang tiada faedah padanya. Sembang-sembang kosong, benda yang tak ada faedah. Elakkan sungguh-sungguh, jangan bercakap benda yang tak ada faedah. Kerana waktu itu adalah waktu fikir dan zikir. Waktu untuk fikir dan zikir. Dicela kita daripada lalai dan sibuk dengan bercakap dengan percakapan yang kosong, benda yang sia-sia. Sesungguhnya percakapan dengan apa yang tiada faedah padanya dilarang padanya pada semua keadaan, bagaimana ataupun apatah lagi dalam keadaan ini, dalam keadaan sedang mengiringi jenazah. Waktu saja-saja pun jangan sembang kosong, apatah lagi waktu iring jenazah. Itu maksudnya. Kita ni ialah sembang kosong ni sebenarnya tak dituntut dalam Islam, bahkan dilarang dalam Islam sebenarnya. Kalau orang yang menjaga agama dia betul-betul, dia tak akan sembang kosong. Kan dia akan bercakap yang baik atau diam. Bukannya ada je benda nak sembang. Tak, kita kurang-kurangkan bercakap. Tambah pula lagi bila depan mayat ataupun sedang iring jenazah. Pelik kalau tepi jenazah pun masih nak bersembang benda yang tak ada faedah. Duduk tepi jenazah masih bersembang lagi bab bola. Contoh, kebetulan jenazah pun main bola. Contoh. Tapi jadi sembang kosong lah benda tu, kan? Tak ada faedahnya untuk kita. Wa'lam anna al-mukhtar was-sawaba wa ma kana alaihi salaf radhiyallahu anhum as-sukunu fi hali sayri ma'al janazah atau ma'al jinazah. Ketahuilah bahawasanya yang terpilih dan yang betul dan apa yang di atasnya para salaf radhiyallahu anhum adalah tenang ketika mana berjalan bersama dengan jenazah. As-sukun, diam, tenang ketika bawa jenazah. Fala yurfa'u sautun biqira'atin, maka tak ada seorang pun yang angkat ataupun tidaklah diangkat suara dengan membaca, dengan baca Al-Quran. Wala zikrin, dan juga zikir. Wala ghairi dhalik, dan juga selain-lain daripada itu juga. Semua tak. Kita tak baca kuat. Baca, bukan tak baca, kita zikir, tapi zikir pelan-pelan. Zikir senyap-senyap je, tenang saja. Mulut berzikir, kumat kamit, tapi tidak diangkat suara, bukan dijerit-jeritkan dia. Wal hikmah fihi zahirah, dan hikmah padanya nyata, nampak jelas, iaitu wahia annahu askanu li khatirih wa ajma'u li fikrih fima yata'allaqu bil jinazah, kerana ianya lebih tenang untuk pemikirannya dan fokusnya. Ajma'u li fikrihi, lebih menghimpunkan pemikirannya. Maknanya dalam bahasa Melayu kita senang, fokuslah. Maknanya lebih mudah untuk fokus pada apa yang berkaitan dengan jenazah. Sebab bila bising, dia susah nak fokus. Kalau semua orang bercakap, semua orang baca, semua orang berzikir, semua orang baca Quran, kan, yang ini baca Quran, yang ini berzikir ni, kan, jadi kita pun susah nak fokus. Kita kalau bising kan susah nak fokus, biasalah manusia. Jadi kalau semua tenang, semua senyap sambil bawa jenazah, masing-masing boleh fokus.
Boleh fikir kata tentang apa yang akan berlaku. Sambil-sambil tu zikirlah, mulut kumat kami nak baca zikir. Wa huwal matlubu fi hadzal hal, dan inilah yang dituntut pada keadaan ini, pada keadaan waktu iring jenazah ni lah. Fa hadza huwal haq, dan inilah dia kebenaran. Wala taghtaranna bi kasrati man yukhalifuh, jangan kau terpengaruh dengan banyaknya orang yang bercanggah dengannya. Faqad qala Abu Ali Al-Fudail bin Iyad, ulama usul, wali Allah Ta'ala Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, beliau berkata dengan maknanya, ilzam turuqal huda wa la yadurruka qillatus salikin wa iyyaka wa turuqad dhalalah wa la taghtarra bi kathratil halikin. Hendaklah engkau berpegang teguh tetap di atas jalan-jalan hidayah, janganlah engkau termudarat ataupun janganlah engkau diapa-apakan dengan sedikitnya orang yang berjalan itu, dan jaga-jagalah engkau, jauhilah daripada jalan-jalan kesesatan, jangan terpedaya dengan ramainya yang binasa. Maksudnya jangan ikut ramai orang, walaupun ramai orang itu walaupun ramai, tapi kalau salah jangan ikut. Dalam masyarakat kita pada hari ini pun kita pun tahu, antara orang yang semayang dengan tak semayang, yang tak semayang lagi ramai. Contohnya antara orang yang menepati syariat dengan yang langgar syariat, yang langgar syariat lagi ramai. Jangan kita kerana ramainya orang yang langgar syariat maka kita pun ikutlah sekali, join je lah, tak payahlah. If you can beat them, join them, habis kan. Dan sekali kita pun termasuk dalam golongan yang binasa, na'udzubillah. Jadi Fudail bin Iyad kata, jangan sebab ramai orang yang buat salah kau pun ikut sekali, jangan terpedaya dengan ramainya. Beza dengan kalau ramainya para ulama, itu memang Nabi SAW suruh ikut. Alaikum bisawadil a'zam, hendaklah kalian dengan majoriti, dengan golongan yang majoriti. Golongan yang majoriti dekat sini ada pandangan yang kata begini, ada pandangan yang kata begini, kan? Dekat tempat kita majoritinya pilih pandangan yang begini, selesai. Tak payah nak bercanggah, tak payah nak berlawan, tak payah nak bertembung arus dan sebagainya, ikut yang mana ramai. Lagi-lagi bila benda tu melibatkan perkara-perkara khilaf dan sebagainya, tak payahlah kita nak bertembung. Tempat kita amal mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i sunat untuk kita baca doa lepas sembahyang, zikir lepas sembahyang, ikut je lah. Tak usahlah bercanggah, nak berlawan, nak bergaduh, nak bertembung, nak berkelahi, nak berdebat tak habis-habis, dah sudah ikut aja. Bukan benda haram, kan? Tapi kalau benda haram yang secara jelas haram, benda-benda yang sesat, maka jangan ikut walaupun ramai orang yang ikut jalan tersebut. Waqad rawaina fi sunanil Baihaqi ma yaqtadi ma qultuh, telah kami riwayatkan dalam Sunan Al-Baihaqi apa yang mendukung pendapat saya di atas. Wa amma ma yaf'aluhu al-jahalatu minal qurra, dan apa yang telah dilakukan oleh orang-orang yang jahil di kalangan orang-orang yang pembaca Al-Quran, qurra, qari. Perhatikan Imam Nawawi gunakan bahasa adanya orang-orang yang jahil di kalangan qari. Maknanya qari ni ialah yang pandai baca Quran, tapi dia dalam kategori yang jahil. Bukan semua qari jahil, tapi ada orang yang jahil di kalangan qari. Maknanya suaranya sedap, bacaannya bagus, tapi dia jahil. Jadi Imam Ghazali kata, apa yang dilakukan oleh orang yang jahil di kalangan pembaca-pembaca Al-Quran ini, qari-qari ni, apabila dibacakan ke atas jenazah di Damsyik, di Damaskus dan lain-lainnya, pasal Imam Nawawi orang Syria, jadi disebut ke tempat dia lah, wa ghairiha, dan tempat-tempat yang lain, minal qiraati bitamtid, dengan bacaan Al-Quran dengan perlahan, baca Al-Quran dengan kita kata tarannum tu lah, dengan berlagu-lagu pada jenazah tu. Waktu tu jenazah masih ada, ataupun jenazah sedang diiringkan ke kubur. Waktu tu dia orang baca Quran dengan penuh kuat, dengan berlagu dan sebagainya.
wa ikhrajil kalam an mawdu'ih, dan mengeluarkan perkataan daripada konteksnya. Maksudnya mulalah bersembang benda-benda yang kosong, benda yang tak ada kaitan dengan jenazah dan sebagainya. Fa haramun bi ijma'il ulama, maka ia adalah haram dengan kesepakatan para ulama. Wa qad awdahtu qubhahu, dan aku telah menjelaskan keburukannya, wa ghilaza tahrimih, dan betapa dahsyat pengharamannya, wa fisqa man tamakkana min inkarih falam yunkirhu, dan fasiknya orang yang mampu untuk ingkarnya tetapi tidak mengingkarinya. Dalam kitab Adabil Qurra, dalam kitab adab orang yang membaca Al-Quran, dalam kitab Tibyan fi hamalatil Quran, Tibyan fi hamalatil Quran. Jadi dekat sini ni kalau kita perhatikan, dan wallahul musta'an, dan Allah lah tempat perlindungan. Bila kita tengok tempat minta tolong, Allah musta'an. Bila kita tengok kata-kata Imam Nawawi ni, maka Imam Nawawi dah tunjukkan walaupun dia baca Quran, tapi tak kena tempat, baca kuat begitu dekat tempat yang sepatutnya senyap, iaitu mengiringi jenazah, maka sewajarnya dicegah, dihalang. Bahkan Imam Nawawi kata siapa yang boleh untuk mencegahnya, dia tidak mencegahnya, dibiarkan lagi, maka orang tersebut termasuk daripada fasik. Sebab membiarkan sahaja dosa dilakukan, itu dikira dosa walaupun dia baca Quran. Jadi kita kena perhatikan betul-betul apa yang dilakukan. Dalam masyarakat kita tak ada begini. Masyarakat kita alhamdulillah, bila iring jenazah kita tak adalah baca kuat-kuat Quran sambil-sambil iring jenazah tu, tak ada pun, tak ada yang menjerit-jerit dan sebagainya, tak ada. Alhamdulillah, kita tenang bila iring jenazah, alhamdulillah. Zikir memang disunatkan, cuma ada satu tempat saja zikir itu disunatkan untuk dikuatkan. Kalau orang ramai tu tak reti nak berzikir ataupun bersembang benda-benda yang kosong, benda-benda yang bahkan ada yang mengumpat dan sebagainya, nak mengelakkan daripada mereka sembang kosong dan mengumpat, maka kita berzikir kuat sikit. Kuat tu supaya ingatkan yang lain juga untuk berzikir, dan juga diamkan diorang daripada mengumpat. Nak mengumpat dah payah dah, bising dengan orang berzikir. Jadi nak bercakap, payahlah, nantilah kita mengumpat. Jadi waktu tu tak jadi mengumpat sebab penuh dengan zikir yang kuat. Zikir kuat ketika itu digalakkan. Jadi kita tengok juga keadaan setempat. Secara asasnya zikir kuat itu tidak ada waktu bawa jenazah. Waktu bawa jenazah tak payah kuatkan suara, kecuali kalau ada keperluan. Begitu je lah konsep dia. Kan kalau kita tengok kan, orang kalau nak buat benda jahat, kadang-kadang memang kita kena lawan balik tu, bukan dengan percakapan juga, dengan berzikir. Akhirnya dia senyap. Ini yang dilakukan oleh almarhum Tuan Guru Datuk Dr. Harundin waktu tengah ceramah. Saya pergi dengan beliau ke satu ceramah tu dekat Padang, dekat kawasan Lapang. Beliau tengah kuliah. Kita pun faham Dr. Harundin kuliah, beliau bukan kuliah dengan suara yang berdegar-degar, kan suara beliau kan lembut, perlahan gitu aja. Tengah-tengah kuliah tu tiba-tiba datang beberapa orang budak muda yang mabuk. Lepas tu buat bising dekat kuliah tu, kat Padang kan. Bukan sekadar dia bukan buat bising macam mana, dia jerit-jerit, dia kutuk Dr. Harundin waktu tu mabuk. Dia kutuk, dia kata dah lah tu, diam lah. Banyak sembang lah, banyak cakap benda macam tu. Jadi 2-3 orang budak-budak muda, budak Melayu. Yalah, kita ni ramai ni yang hadir kuliah ni, kalau ikut emosi kan, mahu ada yang rasa nak bangun, nak pukul budak muda tu kan, dalam mabuk, kacau majlis ilmu, kutuk tu guru pula kan. Memanglah kalau ikut emosi memang ada yang bangun tu, kejap lagi ada yang jadi bergaduh ni. Jadi
Cara Allahyarham Tuan Guru Datuk Dr. Rondin, dia buat macam mana? Simple je kan? Bila bising tu dia buat macam mana? Dia pun dengan mikrofon tu dia terus berzikir. Dia berzikir dengan suara yang kuat dan semua orang ikut kan? Semua orang ikut la ilaha illallah, la ilaha illallah kan? Jadi semua orang satu padang tu semua berzikir. Jadi bila semua berzikir ramai-ramai, suara yang mabuk tu pun hilang, tenggelam kan? Dia berjerit-jerit pun tak dengar. Lain kali walaupun dia mabuk, dia pun sedar, kata tak guna aku menjerit kat sini. Lain kali dia orang pun balik macam tu je. Dia orang pun belah macam tu je. Hilang tak ke mana dah, pergi. Tak jadi bergaduh dan dia orang pun berjaya diamkan. Daripada kita pukul dia, bukannya ada benda kita dapat pun kan? Bahkan saat hari bulan kita pula boleh kena dakwa sebab pukul orang. Jadi hikmah kan, hikmah zikir kuat ni kadang-kadang dia ada tempat dia memang diperlukan sangat-sangat. Ini contohnya nak mendiamkan orang yang sedang melakukan kesalahan begitu. Okey, jadi ketika iring jenazah pun boleh untuk kita kuatkan suara kalau perlu. Kalau tak perlu tak payah. Cukup tenang aja untuk bawa jenazah tu. Seterusnya bab yang berikutnya, bab ma yaquluhu man marrat bihi janazatun aw ra'aha. Okey, yang tadi iring jenazah, macam mana pula kalau kita nampak jenazah? Kita tak iring jenazah tu, tapi jenazah tu lalu dekat kita. Nampak jenazah lalu. Mungkin van jenazah yang ada jenazah kat dalam dia, ataupun orang tengah usung keranda kan? Jadi lalu depan kita. Apa yang patut kita baca ataupun apa yang patut kita lakukan? Kata Imam An-Nawawi, yustahabbu an yaqula subhanal hayyil ladzi la yamut. Subhanal hayyil ladzi la yamut. Itu bacaan dia. Digalakkan untuk baca subhanal hayyil ladzi la yamut. Maha suci yang maha hidup yang tidak mati. Terus ingat Allah Ta'ala, sifat Allah Ta'ala. Manusia mati, makhluk mati kan? Maka kita terus puji Allah Ta'ala, mensucikan Allah. Subhanal hayyil ladzi la yamut. Maha suci Tuhan yang maha hidup dan tidak mati. Okey. Kemudiannya kata Imam Nawawi lagi, wa qala al-qadhi al-imam Abul Mahasin Ar-Ruyani min ashabina fi kitabihil Bahr. Dan berkata Qadhi Imam Abul Mahasin Ar-Ruyani di kalangan ulama mazhab Syafi'i dalam kitabnya yang bernama Al-Bahr, yustahabbu an yad'uwa wa yaqul la ilaha illallahul hayyul ladzi la yamut. Digalakkan untuk membaca la ilaha illallahul hayyul ladzi la yamut. Tadi kita baca subhanal hayyil ladzi la yamut. Satu lagi cara, la ilaha illallahul hayyul ladzi la yamut. Al hayyul ladzi la yamut, yang maha hidup yang tidak akan mati. Seterusnya apa lagi patut kita buat bila jenazah lalu? Fayustahabbu ay yad'u laha. Digalakkan untuk mendoakannya. Jadi walaupun jenazah kita tak kenal, doakan. Asal jenazah orang Islam, doakan jelah. Kan? Nampak jenazah lalu doa, nampak jenazah lalu doa. Jangan berhenti berdoa. Mudah-mudahan kan, mudah-mudahan saya selalu sebut benda ni. Mudah-mudahan nanti ni bila jenazah kita pun orang nampak, orang doakan juga. Dan kita pun perlu doa daripada orang yang tak kenal kita. Bukan sekadar orang yang kenal. Orang yang tak kenal pun kita nak doakan kita bila kita dah mati nanti. Jadi kita pun kenalah rajin doakan orang yang kita pun tak kenal. Jangan jenazah lalu, kan aku kenal pun. Doakan. Kemudiannya satu lagi yang patut kita buat, ini kalau kita kenal, wa yusniya 'alaiha bil khair in kanat ahlan lisana wa la yujazifu fi sana'ih. Dan memujinya dengan kebaikan kalaulah dia tu memang orang yang layak dipuji dan tidak berlebih-lebihan dalam puji-pujian. Puji jenazah tu, sebut kebaikan-kebaikan dia. Jadi pernah kita baca dulu
Hari itu waktu pengurusan jenazah lagi pun kita dah sebut benda ni. Lepas main jenazah pun begitu, waktu iring jenazah pun begitu, waktu tengok jenazah pun begitu. Iaitu ataupun kita nampak jenazah lalu pun begitu. Iaitu kita puji jenazah. Kita sebut kebaikan-kebaikan dia. Ada hadis yang kita dah pernah baca dulu, kerana ada malaikat yang akan mencatatnya dan dikira sebagai doa untuk si mati. Jadi kita sebut je lah kebaikan-kebaikan dia. Kita katalah dia ni dulu Masya Allah rajin semayang, contohnya. Sebut benda-benda macam tu. Kita berbual tu tak dikira sebagai berbual kosong. Bila kita memuji-muji mayat, memuji-muji jenazah tersebut, maka sebut perkara-perkara yang baik, yang elok. Cuma jangan berlebih-lebihan lah. Itu je lah. Apa yang dia tidak pun kita puji juga, kan? Jadi kena pandai lah. Jangan berlebih-lebihan, jangan menipu lah. Selesai. Maka setelah daripada itu, jenazah pun dibawa ke kubur dan dimasukkanlah ke dalam kubur. Jadi apa pula nak sebut ketika mana dimasukkan mayat dalam kubur? Yang ini pun perlu dibaca, sebab ramai di kalangan kita bawa jenazah masuk dalam kubur. Mungkin jenazah keluarga dia. Kadang-kadang bila masukkan jenazah dalam kubur, takkan waktu tu baru nak cari kitab, kan? Memang tidak lah. Mana sempatnya. Jadi macam mana cara dia? Kena belajar dulu, supaya bila kita kena bawa jenazah masuk dalam kubur, kita tahu nak baca apa. Jangan sekadar termenung aja, kan, tengok jenazah tu, kan. Jadi ada bacaan-bacaan yang elok untuk kita baca bila kita turunkan jenazah ke dalam kubur, ataupun ke dalam liang dia, ataupun ke dalam lahat dia. Qal wa rawaina fi sunan Abi Dawud wa Tirmizi wal Baihaqi wa ghairiha an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza wada'a al-mayyita fil qabri qala Bismillah wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qala Tirmizi hadithun hasan. Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila meletakkan mayat dalam kubur, baginda akan baca Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Itu bacaan dia. Tak panjang pun, sempat insya-Allah kita hafal. Bismillah wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ataupun Bismillah wa ala millati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dengan nama Allah dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya aku meletakkan mayat ini ke dalam kubur ni dengan nama Allah dan dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Imam Syafi'i kata apa? Qala al-Syafi'i wal ashabu rahimahumullah yustahabbu an yad'uwa lil mayyiti ma'a hadha. Dan berkata Imam Syafi'i dan lain-lainnya, ulama-ulama lain mengatakan disunatkan juga berdoa untuk mayat selain daripada bacaan ini. Dengan bacaan ini baca juga doa-doa yang lain. Maknanya mula-mula baca itulah dulu Bismillah wa ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu mulut tu jangan berhenti, teruskanlah berdoa, terus berdoa. Terkumat-kamitlah doakan si mati. Mungkin yang mati itu keluarga kita, mungkin kawan kita yang kita turunkan dalam kubur tu, kan? Mulut tu jangan berhenti berdoa, teruskan berdoa waktu kita bawa jenazah tu turun ke dalam. Wa min ahsani du'a ma nassa alaihi Syafi'i rahimahullah fi Mukhtasaril Muzani. Dan antara doa yang terbaik adalah apa yang disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam kitab Mukhtasar Al-Muzani. Beliau berkata, yaqulu alladhina yudkhilunahu al-qabra, berkata orang yang memasukkan mayat ke dalam kubur, bacalah doa ni. Doa ni panjang. Doa yang panjang ni tak mesti hafal bahasa Arab dia. Sebut bahasa Melayu pun tak apa. Dalam bahasa Arabnya, Allahumma aslamahu ilaikal ashiha'u min waladihi wa ahli wa qarabatihi wa ikhwanihi wa faraqa man kana yuhibbu qurbah wa kharaja min sa'ati dunya wal hayati ila zulmatil qabri wa dhiqihi
ونزل بك وأنت خير منزول به وإن عاقبته فبذنب وإن عفوت عنه فأنت أهل العفو أنت غني عن عذابه وهو فقير إلى رحمتك اللهم اشكر حسنته واغفر سيئته وأعذه من عذاب القبر واجمع له برحمتك الأمن من عذابك وفيه كل هول دون الجنة اللهم اخلفه في تركته في الغابرين وارفعه في عليين وعود عليه بفضل رحمتك يا أرحم الراحمين. Apa maksud dia? Ya Allah, aku serahkan ia kepada Engkau. Serahkan apa jenazah ni lah, ya. Aku serahkan dia ataupun telah diserahkan dia kepada Engkau oleh orang-orang yang, kalau kita terjemah secara literal, asyiha, orang-orang yang kedekut di kalangan ahli keluarganya, anak-anaknya, keluarganya, saudara maranya, rakan-rakannya. Masuk kat situ kedekut tu apa dia? Tak rela lah, kan? Kalau ikutkan, nak serahkan balik pada Allah Ta'ala. Jadi kita ni maksudnya kedekut ni tak nak keluarkan sesuatu daripada kita, kan? Jadi si mati pun macam tu jugalah. Kita sebenarnya ada rasa kedekut, tak nak pulangkan dia pada Allah Ta'ala. Jadi disebutkan, ya Allah, telah diserahkan dia kepada Engkau oleh orang yang kedekut di kalangan anak-anak dia, keluarga dia, saudara mara dia, kan? Wa faraqa man kana yuhibbu qurbah, dan berpisahlah dia dengan orang yang dulunya dia suka untuk duduk dekat. Dia berpisah daripada orang yang dia suka nak duduk dekat dengan orang tu, keluarga dia dan sebagainya lah. Wa kharaja min sa'ati dunya wal haya ila zulmatil qabri wa dhiqih, dan dia keluar daripada lapangnya dunia dan kehidupan kepada kegelapan kubur dan sempitnya. Wa nazala bika wa anta khairu manzulin bih, dan dia datang kepada engkau sebagai tetamu dan engkaulah sebaik-baik tempat bertamu ataupun apa, tuan rumah lah kalau kita katakan. Wa in aqabtahu, kalau engkau hukum dia, fa bi dzambin, maka dengan dosa. Engkau takkan hukum saja-saja, mestilah dengan dosa. Wa in afauta anhu, tapi kalau engkau memaafkan dia, maka engkaulah yang selayak-layak yang memaafkan, yang mengampunkan. Engkau memang maha pengampun maksudnya. Anta ghaniyun an azabi, engkau tak perlu pun untuk mengazabkan dia. Allah Ta'ala tak ada keperluan pun untuk azab manusia, walaupun manusia itu banyak buat salah. Wa huwa faqirun ila rahmatik, dan dia dalam keadaan sangat perlu kepada rahmat engkau. Allahumma sykur hasanatah, ya Allah, balaslah kebaikannya. Waghfir sayyi'atah, dan ampunkan kesalahannya. Wa'idhu min azabil qabr, lindungilah dia daripada azab kubur. Wajma' lahu birahmatika, dan himpunkanlah untuknya dengan rahmatmu al-amna min azabik, keselamatan, keamanan daripada azabmu. Wakfihi kulla haulin dunal jannah, dan lindungilah dia, selamatkanlah dia daripada segala kesusahan sebelum daripada masuk ke dalam syurga. Allahumma khlufhu fi tarikatih, ya Allah, gantikanlah dia pada peninggalannya, pada ahli keluarga dia yang dia tinggalkan, fil ghabirin, warfa'hu fi illiyin, dan angkatlah dia agar dia masuk di kalangan orang-orang yang tinggi, illiyin. Dan wa'ud alaihi bifadli rahmatika ya arhamar rahimin, bagilah dia dengan kelebihan rahmatmu, wahai yang maha penyayang daripada segala yang penyayang. Senang ceritanya, doa, kan? Doalah sebanyak-banyaknya untuk si mati. Ini doa Imam Syafi'i ni, doa yang sangat indah sebenarnya. Yang paling baik sekali, maknanya katanya, kata Imam Nawawi, inilah doa yang paling baik sekali untuk kita baca. Dan bila ulama sebut doa yang paling baik, tak mesti doa tu daripada Nabi SAW. Biasa saja doa yang dikatakan doa yang paling baik ni adalah doa yang diajar oleh para ulama juga. Macam Imam Syafi'i punya kata-kata ni, ini Imam Syafi'i punya doa, kan? Tapi dikatakan inilah doa yang terbaik dibacakan ketika di dalam kubur. Bermakna
Bila berkaitan dengan zikir dan doa, dia bukan mesti sebiji-sebiji seperti mana yang Nabi SAW baca saja. Dia boleh saja ditambah-tambah dengan doa yang pelbagai. Dan doa-doa yang ditambah itu doa yang terbaik. Kan? Doa yang diajar Nabi SAW baca juga macam tadi lah. Apa dia? Bismillah wa ala sunnati Rasulillah. Pendek je. Habis lepas pendek termenung. Rugilah. Maka diajar oleh para ulama baca doa ni. Baca doa ni kan? Disusunkan doa-doa untuk kita. Jadi kita dah mudah. Dah tak payah fikir dah nak baca doa apa. Baca je. Samalah macam malam nisfu Syakban baru ni. Ada yang kata, ini doa ni Nabi tak ajar. Siapa kata doa mesti Nabi ajar? Sebiji. Yang pentingnya Nabi dah bagi tahu malam nisfu Syakban tu malam yang penuh kemuliaan. Malam yang penuh kemuliaan. Nak baca doa apa? Bacalah. Tapi ulama ada bacakan. Ni doa yang terbaik untuk kamu baca. Bacalah. Siapa yang tak nak, dia rugi. Itu je lah. Bukan kata dosa, tapi rugilah. Sebab ulama dah ajar bagaimana bentuk doa yang terbaik. Sekali kita tinggalkan, maka kitalah yang rugi. Tak ada orang paksa pun, tapi rugi. Yang paling rugi sekali, yang berdosa, siapa dia? Yang kuat gaduh. Lain kali dia pula yang tak diampunkan oleh Allah SWT. Na'udzubillah. Wallahu a'lam. InsyaAllah tajuk berikutnya bulan depan, bab yang dibaca selepas daripada pengebumian. Lepas kita dah kebumikan, apa pula yang kita nak bacakan? Kalau ikutkan dalam sunnah juga, sebenarnya kalau dalam bahasa Syafi'i disebut tentang sebelum kita kebumikan ataupun sebelum kita tanam mayat tu disunatkan juga untuk azan, kan? Jadi kita tak pelik kalau di tempat kita biasa saja diazankan, sebab memang dalam mazhab Syafi'i disebut gitu, azan. Cuma azan tu bukan azan kuat-kuat, bukan azan satu tanah kubur tu semua dengar, bukan azan nak semayang, bukannya ajak orang semayang. Dia azan tu bisikkan saja, macam kita azankan baby tu kan. Kita azankan baby mana menjerit satu hospital, kan? Tapi tu pun ada bapak-bapak yang tak reti ni kan. Bila nurse cakap dengan dia, ayahnya azankan dia untuk baby. Dia azan. Dia pun ambil baby tu, dilaung sekuat-kuatnya azan. Azan pelan-pelan sudahlah, bagi baby tu dengar je, kan? Macam tu juga dengan kematian, kan? Kematian pun bila masuk ke dalam kubur, orang yang masuk ke dalam kubur tu dia azan. Tapi dia azan tu pelan je. Dia pelan je. Dia tak payah pun berdiri menghadap kiblat ke, boleh cari arah kiblat ke, berdiri melaung macam tu, tak payah. Cukup sekadar diazankan pada si mati. Itu je. Wallahu a'lam. Ada soalan? Handphone. Saya masih pakai handphone yang sama untuk live. Tak boleh buka. Dah jawab, dah siap. InsyaAllah. Macam tahu pula nak tanya soalan ni. Okey. Jadi soalan pertama dah dijawab. Adakah disunatkan azan? Okey. Azan tu ketika jenazah dikubur tu sebenarnya. Bukan ketika dibawa ke kubur sebenarnya. Walaupun ada juga budaya tempat kita, ketika mana nak keluar dari masjid tu diazankan dulu kan. Diazankan. Macam orang nak pergi haji, azankan dan sebagainya. Tempat-tempat yang digalakkan azan. Tapi kalau kita baca dalam kitab fiqh sebut azan ketika dalam kubur tu sendiri. Masukkan dalam kubur, mayat dalam kubur. Waktu mayat dah ada dalam kubur. Apa hukumnya membakarkan kemian? Bukan kemian, kemenyan di sisi jenazah yang biasa dilakukan ketika kematian. Hukum dia adalah sunnah jika kemenyan tu wangi. Janganlah bakar bau arang je. Tapi bila wangi maka memang sunnah. Sunnah berwangi-wangian, bukannya bakar kemenyan tu saja. Cuma zaman Nabi SAW memang cara mereka berwangi-wangian adalah menggunakan asap tu. Dia panggil sebagai bakhur. Bakhur itu daripada zaman Nabi SAW lagi. Memang mereka berwangi-wangian dengan cara macam tu.
Zaman kita kalau dia nak letak apa MBPO ke apa ke suka hatilah pun boleh juga. Yang pentingnya diwangikan tempat tersebut. Bermula daripada bila lagi? Bermula daripada saat dimandikan jenazah sebenarnya. Lebih-lebih lagi ketika mana proses membersihkan najis pada jenazah. Waktu kita tekan perut jenazah nak keluarkan najis tu kan, nak bersihkan, waktu tu lebih-lebih lagi dituntut. Waktu yang lain pun dituntut, tapi waktu proses tu lebih lagi. Maknanya kalau wangian tu, kalau kita bakar kemenyan tu ataupun bakhur tu, dia kadang-kadang nanti asap dia kan akan kurang kan, akan hilang. So sebelum ditekan perut jenazah tu untuk dikeluarkan najis tu, bakar lagi sekali, bagi kuat balik dia punya asap kan? Hanya wangi tu bagi kuat. Tujuannya adalah untuk mengelakkan daripada bau yang tidak baik pada jenazah. Dan memang jenazah ni kan kita dituntut untuk wangi-wangikan dia, kecuali satu je, jenazah orang yang dalam keadaan ihram. Jenazah orang yang dalam keadaan ihram kita tak wangikan dia. Tapi kalau sekadar letakkan wangian dekat tempat tersebut tak ada masalah. Cuma kita tak wangikan dia punya kain kafan kan, sebab dia dalam ihram. Selain daripada orang yang dalam ihram, maka memang disunatkan untuk kita wangikan. Jadi pada kain kafan kita letakkan minyak wangi. Pada kawasan sekeliling kita bakarlah apa kemenyan tu ataupun bakhur tu, ataupun apa-apa jenis wangian lah. Kita nak spray lah. Kalau tak ada kan benda tu, maka spray lah. Sekarang ni dah tak susah nak dapatkan pun yang jenis asap tu. Jenis asap tu ataupun dipanggil sebagai bakhur tu, dia sebenarnya lebih bagus daripada yang spray. Sebab yang spray ni dia sekejap hilang dan dia tak melekat. Kalau yang jenis bentuk bakhur tu dia melekat. Kalau kita perhatikan masjid-masjid yang bakar wangian tu, bakhur tu, kapet masjid pun wangi. Kapet masjid tu bau wangi je. Kalau kita letakkan yang sikit-sikit tu kan, kapet tak wangi kan? Waktu dia sembuh tu wangilah sekejap. Lepas 5 minit hilanglah wangi dia kan. Nanti kejap lagi kena spray lagi. Tapi kalau yang guna asap tu, kapet pun akan jadi bau wangi kan. Langsir, kalau ada langsir pun akan bau wangi. Memang dia melekat pada fabrik kan. So memang lebih baik. Dan wangian itu pula kita boleh niatkan ikut Nabi SAW. Memang cara Nabi SAW. Apakah boleh memberikan upah solat jenazah? Perkara ini sering saya lihat membebankan keluarga si mati. Alasan yang digunakan bila ditanya kewajaran perbuatan ini adalah kerana orang yang datang untuk solat jenazah ni datang dari jauh. Contohnya sebagai duit minyak. Zaman kita sekarang ni dah mula kurang dah sebenarnya benda ni. Dulu ya kan? Sekarang dah makin kurang. Dulu kalau sembahyang jenazah, bila nak keluar je ada seorang ahli keluarga jenazah yang akan tunggu dekat pintu masjid kan, dia akan ulur duit sikit. Okey, boleh ke tidak? Boleh. Jadi kita masuk dalam bab sedekah. Cuma sedekah ni benda yang tak dipaksa, bukan benda wajib. Jadi dia tak boleh sampai membebankan keluarga si mati. Kalau keluarga si mati tu sendiri nak sedekah, silakanlah, apa masalah kan? Dia niatkan untuk si mati, baguslah. Dia niatkan pahala untuk si mati. Cuma jangan guna harta pusaka. Kalau ahli keluarga tu ada yang belum tahu ataupun tak setuju, ahli pusaka tu lah ahli waris lah, waris si mati, ataupun waris si mati tu ada di kalangan anak yatim yang budak lagi. Sebab dia tak boleh bagi dia punya persetujuan. Budak kan tak boleh bagi persetujuan. Jadi kita tak boleh guna duit tu untuk sedekah. Kita kena bagi-bagi ikut faraid. Jadi kecuali kalau kita nak bagi tu bahagian kita. Contohnya ayah kita meninggal, dia ada tinggalkan 3 orang anak. Contohnya dah tak ada waris lain, tak ada isteri, tak ada apa contohnya. So ada anak je 3 orang. So kita 1/3, contoh 3 anak lelaki. So kita 1/3. So kita ambil bahagian daripada ayah tu 1/3 daripada tu kita nak sedekah. Sekali kita lah. Bahagian kita. Lepas tu kita niatkan mudah-mudahan ada pahala untuk bapak aku. Contohnya. Jadi orang yang sembahyang ni pun dia bagi duit. Tak ada masalah. Termasuk dalam sedekah yang umum. Siapa nak buat silakan. Tak nak buat tak payah. Tak ada orang paksa.
Mungkin dia sedekah dengan cara lain. Mungkin dia kata lah tak relevan lah, apa nak bagi untuk sembahyang jenazah ni, kita bagi untuk lain lah, ataupun kita bagi pada sekolah tahfiz lah, kita bagi pada anak yatim lah, kita bagi, boleh je kan. Lagi-lagi bila nak yang sembahyang jenazah tu pula, bila-bila kita tengok pula kereta yang datang pun semua mahal belaka kan. Aku nak bagi RM5 duit isi minyak tak cukup ni kan. Ni semua jenis minyak RON 100 diisinya. Saya baru kali pertama isi minyak RON 100 semua hidup. Itu pun sebab orang belanja. Tengok harga dekat apa? Tempat minyak tu, terkejut, terbeliak mata. Biar betul aku isi minyak banyaknya ni. Bangla yang tukang isi tu, dia kata, "Ustaz, RON 100." Saya kata, tak nak, 95. Tak, bos suruh 100, dia kata. Saya ikut bos dia cakap. Jadi okey lah, rezeki. Sama je kita bawa kereta, bukannya laju. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah lapangkan rezeki orang yang belanja. Begitu juga dengan upah untuk mengaji Al-Quran, untuk disedekahkan kepada si mati. Adakah boleh? Sama juga upah. Ini semua termasuk daripada upah-upah benda yang baik. Sedekah benda baik. Jadi kita nak upah, kita kata tolong baca Quran, niatkan untuk si mati. Lepas tu kita bayar dia sikit. Apa masalahnya? Itu termasuk daripada perbuatan yang baik kita buat kepada orang lain. Orang tu dah bacakan Quran untuk bapak kita. Lepas tu kita kata terima kasih, itu je. Ataupun kita bagi juga duit kepada dia. Bagi duit upah kat dia, upah duit minyak kat dia, makan minum dia contohnya. Baguslah. Lagi bagus kita bersedekah. Kan? Daripada kita kedekut. Jadi ini semua termasuk daripada perkara-perkara yang baik dengan niat yang ikhlas. Sedekah akan mendapat pahala yang berlipat ganda. Semua kita tahu pahala bersedekah. Kan? Jadi ini semua termasuk daripada sedekah ataupun hadiah ataupun upah yang baik. Dan cuma sembahyang jenazah tu tak dikira upah lah. Sembahyang jenazah tu dikira sebagai hadiah ataupun sedekah. Bacaan Quran boleh diupahkan, tak ada masalah. Kita upahkan orang untuk baca Quran, tak ada masalah. Wallahu a'lam. Doa letakkan jenazah dalam kubur yang sekeliling ada tu pun, ataupun kebetulan lalu kawasan itu dan ternampak, boleh baca jugalah ya Ustaz. Doa letakkan jenazah dalam kubur. Yang bismillah wa ala sunnati rasulillah tu, itu hanya yang meletakkan jenazah dalam kubur, bukan orang yang nampak. Tapi doa-doa yang umum yang lain tu semualah ya? Sama ada yang dekat sekeliling kubur tu, yang nampak, yang kebetulan lalu dekat tanah kubur nampak ada jenazah sedang diturunkan, maka kita doalah. Doa secara umum. Allahu a'lam. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Okey, lagi 14 hari insya-Allah kita akan jumpa Ramadan kan, 2 minggu daripada sekarang, genap 2 minggu, maka manfaatkan betul-betul 2 minggu ni untuk Ramadan kita. Dari segi hukum puasa sunat telah dilarang dan bermula daripada hari ini telah diharamkan puasa sunat. Dalam mazhab Syafi'i hukum dia haram puasa sunat selepas nisfu Syaban, maknanya mula daripada hari inilah. Puasa sunat yang diharamkan, puasa wajib tak apa. Puasa wajib tu puasa qada, puasa nazar, puasa kafarah, tak apalah. Puasa sunat yang diharamkan tu kecuali ada kebiasaan ataupun ada bersambung. Ada kebiasaan biasa puasa Senin, maka hari Senin ni nak puasa silakan. Jangan baru nak mula hari Senin ni baru nak start puasa Senin. Tak dapatlah. Okay, wallahu a'lam. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana fa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina ma ahli al-qudri untha wa dhakar, rabbi waffiqna wa waffiqhum lima ترتضي قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما وأخلا أتقيا علماء نهضى بالخير نكفى كل شر ربنا أصلح لنا كل شؤون وأكر برضا منك العيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل أن يأتنا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa solat sunat 2 rakaat untuk dapat pahala haji yang sempurna.